Bayangan apa yang akan berlangsung dalam Selangor Satu Malaysia esok Rabu, Liga Seni Beralas. Siapkan pantun semua. Okey, itu esok. Tapi hari ini kita macam biasalah, kita bersama dengan doktor kita untuk bercakap tentang satu soal penyakit yang biasa dihadapi oleh rakyat Malaysia. Sejak kanak-kanak pun ada, yang dewasa ada, yang dah warga emas pun ada. Ini berkenaan dengan asma ataupun lelah. Kami bukakan talian untuk anda. Boleh hubungi kami di talian 0322828578 atau 22828579. Kita telah pun ada banyak soalan daripada rakan-rakan penonton kita. Tapi pagi ini kita ucapkan selamat datang juga selamat pagi kepada Dr. Muhammad Nazrul Syahmat Nasir, merupakan pakar perubatan dari Hospital Tengku Ampang Remah Kelang. Terima kasih doktor. Doktor datang pagi ini dengan pelbagai peralatan kat atas meja ni. Kita akan pergi satu persatu. Tapi sedikit pengenalan doktor. Apa yang situasi yang membolehkan seseorang tu dikatakan mengidap asma? Okey. Asma dalam bahasa biasa sering dikaitkan dengan istilah semput, lelah, penat ya. Tapi daripada sudut perubatan, asma ini merupakan satu penyakit kronik radang saluran pernafasan dan paru-paru. Okey, kronik ini bermaksud prosesnya jangka masa yang panjang dan sifatnya berulang-ulang. Jadi di antara serangan biasanya pesakit ni dia sihat, tidak ada masalah. Dan bila kita cakap mengenai radang, proses radang, ia merujuk kepada sistem pertahanan badan kita yang tidak normal, atau yang lebih tepatnya terlebih sensitif, hyperresponsif kepada saluran pernafasan kita. Jadi apa antara punca-punca? Sebab ada yang kata kalau ikut keturunan, ada yang juga gaya hidup, ada yang juga kata sebab merokok. Apa antara punca-punca? Kedua-duanya betul. Jadi kalau kita tengokkan satu proses interaksi yang kompleks di antara faktor genetik dan juga pengaruh persekitaran. Bila kita bercakap mengenai genetik ini, kalau kita lihatnya, asma dia bermula daripada peringkat awal pada usia muda atau kanak-kanak, dan dia berkait dengan pengaruh keturunan. Maksudnya kalau ayah kita, ibu atau adik ada asma, maksud individu itu mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat asma. Dan bila kita terdedah kepada elemen-elemen seperti habuk, hama, asap rokok, cuaca sejuk, itu boleh mencetus kepada serangan asma. Ada juga tanya macam ada yang pelihara binatang peliharaan, apa kucing, anjing dan sebagainya, bagaimana itu pula memberi faktor kepada mudahnya seorang itu dapat asma? Ya betul. Kalau pesakit asma itu sering mengalami serangan dan kita dapati dia terdedah kepada faktor-faktor ini, pelihara kata sometimes kucing sampai 10 ekor di rumah ya, dengan karpetnya. Jadi bulu itu merupakan satu allergen yang mencetus imunisasi dalam badan kita dan menyebabkan serangan asma berlaku. Jadi kira kena modify atau ubah suai environment tu. Kalau tidak, memang kena serangan asma kerap. Jadi ianya ada kaitan dengan allergen kepada seseorang lah. Betul. Jadi kena kenal pasti dahulu apa yang boleh menyebabkan dia alahan berlaku, dan boleh mengekang masalah asma. Dia punya word dia secara konsisten. Kalau dia terdedah, contohnya lah, dalam konteks makanan, setengah asma tu kalau makan temikai contohnya, secara konsisten menyebabkan dia berlaku serangan asma. Jadi dia kena pasti dan kena elakkan. Tapi kita tak boleh generalizekan, kata semua pesakit asma tak boleh makan temikai kan. Jadi dia lebih kepada individual. Jadi lebih sebenarnya doktor dapat menjawab soalan Joel Chef. Selamat pagi doktor, apakah faktor makanan merupakan antara faktor penyakit asma? Jawapannya ya, tapi dia lebih kepada individual. Tidak katakan satu tu spesifik kepada makanan A, dan dia kena kenal pasti dan cuba elakkan. Satu lagi soalan daripada penonton kita. Semasa kecil-kecil dulu ada lelah, tapi bila dah meningkat remaja dan kini berumah tangga, lelah dah tak ada. Soalannya adalah, adakah saya berkemungkinan menghadapi semula tambah pula bekerja dalam situasi hawa dingin sentiasa sehingga 12 jam? Jawapannya ya. Sebab macam saya kata awal tadi, asma ni sifatnya berulang-ulang, dia recurrence. Walaupun kawalan asma baik bila dia meningkat usia remaja ataupun dewasa, tetapi punca asma itu daripada faktor genetik. Jadi kita tak boleh nak ramalkan bila dia akan kena asma. Jadi kita lebih kepada kita nilai rawatan itu, kita nilai daripada kawalan dia tadi. Kalau katakan dia dah free of symptoms, kita just mungkin pakai pump bila perlu. Tapi bila serangan itu menjadi lebih kerap, dan kita kena step up dia punya rawatan tadi. Kalau disebut sebagai mewarisi pada keturunan ini, sejak kecil memang sudah
dikenal pasti ataupun sudah dapat dikesan penyakitnya? Okey, cara asma ini agak kompleks ya, dia heterogeneous, di mana setengah pesakit kita dapati pada peringkat kanak-kanak dia tidak ada masalah, tapi bila sampai peringkat remaja baru ada masalah asma. Tapi kebanyakannya ia bermula pada peringkat awal. Ada juga tanyakan doktor ya, adakah salah satu sebab penyakit ini boleh berlaku disebabkan kekurangan vitamin dalam badan yang menyebabkan antibodi kurang? Sejauh mana itu benar? Dalam tidak ada data untuk menyokong fakta itulah, jadi saya tidak ada jawapan untuk kita ada pemanggil pagi ni dari Putrajaya. Silakan. Hello. Ya, halo, Assalamualaikum. Salam. Silakan. Saya nak tanya. Cik Alif, teruskan. Soalan. Kakak saya dia dah 6 bulan kena asma. Okey. Dia selalu kerja pakai kasut. Hello Cik Alif. Kita minta. Dia kerja pakai kasut tinggi. Hello. Dia selalu suka pakai kasut. Hello. Okey, tak apa. Kita cuba. Kita kurang jelas dapatkan panggilan lagi tu. Okey, tak apa. Kalau anda ingin menelpon kita, cuba jauhkan daripada TV anda dan bersedia dengan soalan. Kita terus saja dengan soalan dengan doktor. Okey, ada soalan lagi seorang. Bolehkah orang yang mengidap asma merokok? Apakah kesannya? Ini memang sentiasa dianjurkan kepada pakar perubatan. Soalan ni memang agak mudah nak jawab lah kan. Sebab merokok ni kalau katakan you bukan asma pun memang tak boleh merokok, kerana ia boleh merosakkan salur pernafasan dan paru-paru. Jadi tambah pula jika pesakit itu ada asma, jadi dia punya kesan dia ada lebih teruk. Jadi sebab kalau katakan individu tidak ada asma tapi dia merokok, bila dia meningkat usia, dia boleh mengalami penyakit semput juga, tapi seolah-olah seperti asma, tapi dia punya prognosis agak lebih teruk. Kita panggil entiti sebagai COPD lah, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ini tidak berjangkit Asma tidak berjangkit. Kita ada pemanggil dari Sabah. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ya, hello. Ya, saya. Saya Puan Dewi daripada Sumanjaya. Daripada Sumanjaya. Okey, Dewi silakan. Okey, saya nak tanya dengan doktor. Saya ada 3 orang anak. Dan soalan ni untuk berkaitan anak yang pertama, umur 9 tahun, lelaki. Apa berkaitannya penyakit asma ni dengan penyakit dia memang ada asma dan dia ada juga eczema. Okey, lepas tu dia seorang yang aktif, dan punca kalau dia dapat asma ni bila dia minum air batu dan dia terlampau aktif outdoor. Jadi saya nak minta nasihat doktor. Lepas tu sebab saya dah buat banyak rawatan dengan doktor-doktor, tapi masalah ni bila dia dah bersekolah, lepas tu dia tak tahu, bukan dia tak tahu, dia tahu, tapi untuk jadikan dia penyakit ni macam mana, kurang untuk dia dapat attack lah kalau dia dekat outdoor, dekat sekolah. Baik, terima kasih Puan Dewi. Kita ada satu lagi memanggil dari Sabah. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sabah Rudin dari Sabrudin Ismail dari Sabah. Encik Tuan Sabrudin silakan. Saya ingin bertanya pasal saya punya budak pernah sewaktu kecil dia mengidap asma. Jadi apakah bila sudah dia dewasa dia akan berulang lagi? Okey. Itu saja soalannya. Terima kasih. Doktor, yang pertama mungkin ibu kepada 3 orang anak tadi. Okey, terima kasih kepada pemanggil pertama tadi. Dari segi kaitan di antara asma dan atopic eczema memang ada di situ ya. Sebab kalau kita lihat asma ini penyakit pertahanan badan, immune system. Jadi asma memang dikaitkan dengan 3 serangkai di sini. Pertamanya adalah atopic eczema, di mana ada penyakit kronik kulit. Keduanya adalah allergic rhinitis ataupun resdung, pagi-pagi bersin, gatal hidung ya. Nombor 3-nya adalah alhan, badannya sensitif, makan ubat jadi ruam, makan itu jadi gatal ya. Jadi 3 ni selalu, bukan semestinya 3 komponen mesti ada, tapi selalu hadir bersama dengan penyakit asma. Jadi yang keduanya, anak dia nak bergiat dalam aktiviti sukan atau aktiviti, tapi ibunya takut benda itu boleh mencetus serangan asma. Sebab makin aktif makin mudah kena. Ya.
memang kita tengok dalam dua bentuk senario ya. Pertamanya memang ada entiti exercise induced asthma, di mana aktiviti itu menyebabkan berlaku serangan asma. Okey. Satu katakan senario pertama, anaknya memang minat sukan. Memang sometimes nak jadikan sukan ni satu bentuk kerjaya contohnya. Kalau kita tengok antara atlet kita ya, contohnya Jackie Joyner, gold medalist, pesakit asma. Jadi dia boleh menangani masalah asma itu dengan rejim yang betul. Okey, jadi asma bukan penghalang untuk you berkarier ataupun menceburkan diri dalam bidang sukan atau aktiviti. Tetapi kalau tengok dalam satu lagi senario di mana katakan orang macam kita lah, biasa sedentary, office, balik 8 pagi balik 5 petang, tak terlalu bergiat dalam aktiviti lasak, tiba-tiba dapat nak kursus atau kena pergi ke dalam hutan contohnya, ada aktiviti, itu bahaya sebab kita tak tahu, tak pernah test body dia. Jadi kalau katakan kawalan dia sangat baik, tapi dia tak pernah exercise, tiba-tiba berada di kawasan itu, bahayalah, risiko tinggi sebab takut tak boleh diberi rawatan yang segera. Nombor 2-nya, kalau kawalan dia memang dah teruk ya, contohnya pakai pump ataupun sedutan inhaler tu setiap hari, jadi kalau dia bergiat dalam aktiviti keadaannya bertambah teruk. Bagaimana soalan dia? Sebab ramai juga yang tanya di Facebook, kecil-kecil ada asma, dah besar akan berulang sekali lagi ataupun hilang, macam mana? Pattern atau corak itu memang kita nampak ya di setengah-setengah pesakit, tetapi kita tak boleh kata asma you sudah sembuh atau cure atau hilang, sebab kita tahu kadang-kadang di pertengahan usianya dia okey, tak ada masalah, tetapi bila sampai peringkat berumur sikit asma tu kembali. Jadi kena bersedia dan berhati-hati. Ianya boleh sembuh ke tidak sebenarnya? Asma seperti penyakit kencing manis, darah tinggi, tak boleh sembuh, tapi boleh dikawal dengan baik. Dua soalan pagi ni kita terima lagi dari penonton. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Nak tanya mengenai doktor, cakap dengan doktor. Ya, silakan. Doktor, nak tanya mengenai bronchitis asma dengan COPD itu ada babit tak? Sama ke atau betul? Bagaimana nak cure COPD ya? Okey, baik. Terima kasih Encik Pada. Sebelum tu soalan seterusnya. Hello. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Salam. Saya Roslan dari Kampar. Ini nak bertanya tentang apa ni, penyakit asma ni yang mengidap ni isteri saya. Baik. Dia dari segi genetik tak ada, keturunan tak ada, tapi disyaki disebabkan oleh apa ni, bius masa kelahiran anak lah. Dia 3 kali bius tu buat cesarean. Jadi doktor syak mungkin pasal itulah. Jadi ada tak rawatan yang specialize untuk ini? Pasal sekarang ni setiap pagi bangun pagi dia akan sedut apa tu asalin kan. Kemudian kadang sebelah malam pun macam tu juga. Jadi minta penjelasan doktor lah. Ada tak rawatan yang special untuk ni akibat apa ni bius tu? Baik, terima kasih. Okey. Untuk yang pertama tadi ya, berkenaan dengan bronchiolitis, asma dan COPD. Okey, dari segi simptom atau gejala dia seakan-akan serupa sebab saluran pernafasan dia menjadi sempit, jadi pesakit akan menjadi sukar bernafas dan selalu kita terdengar bunyi seperti siulan atau wheezing ya. Dan ketiganya sebab lendiran kahak yang pekat tadi menyebabkan pesakit terbatuk-batuk. Jadi benda ini, tiga-tiga simptom ini atau gejala ini memang kita dapati dalam asma, COPD dan bronchiolitis. Jadi cara nak membezakannya because kerana rawatan pun berbeza dan memang kena bezakan tiga-tiga entiti ini. Kalau COPD biasanya pesakit bermula bila sudah berumur dan dia ada sejarah menghisap rokok. Okey, hisap rokok kuat dan itu adalah COPD. Asma ni seperti yang saya cakap tadi, ada sejarah keluarga bermula awal ya, ada terdedah kepada allergen menyebabkan tercetusnya asma dan sifatnya berulang-ulang dan dia boleh reverse dengan baik. Dan yang kalau bronchiolitis ni dia merupakan satu penyakit yang sementara. Contohnya dia terkena flu ya ataupun demam sesama. Kadang-kadang boleh sampai ke peringkat paru-paru, bronchioles dia mengalami spasm dan dia
datang seolah-olah seperti serangan asma, tetapi biasanya bronchiolitis baik dan biasanya tidak berulang. Okay. Salah satu soalan yang terima dari penonton kita, semasa kecil sampai usia pertengahan 20-an memang hidup dengan makan ubat Ventolin dan inhaler, ada dua jenis pump, Ventolin juga Ventolin. Sebulan sekali akan ke hospital untuk nebulizer. Dan ada masalah kalau minum air sejuk ataupun berais. Sekarang dah berusia 39 tahun. Sejak kahwin 9 tahun lepas sudah tidak ada serangan, tapi kebelakangan ni 2 minggu sakit dada belah kanan dan setiap kali tarik nafas. Jadi apa yang kita boleh, doktor boleh komen tentang situasi ni? Okey, sebelum saya komen soalan tu, saya nak balik kepada pemain kedua tadi bertanya mengenai bius, kaitan bius dengan terjadinya asma. Saya rasa di situ dari segi saintifiknya tidak ada kaitan ya. Mungkin secara kebetulan, tetapi memang kita tak nafikan sesetengahnya pesakit di mana diagnosis asma tidak straightforward. Maksudnya kita kena buat ujian seterusnya, contohnya X-ray, ujian fungsi paru-paru, dan to the extent sampai kita kena buat scan ya, satu modaliti untuk kita tengok adakah ini betul-betul asma yang disebabkan oleh faktor genetik atau penyakit lain yang menyerupai asma. Jadi rawatan untuk isteri pemanggil tadi mungkin bergantung dengan apa yang kita dapat diagnose lah daripada further test tadi atau ujian seterusnya. Okey, baik, kita jawab panggilan telefon. Kita ada siapa di talian? Puan Ina. Hello. Ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya cakap dengan doktor? Teruskan dengan soalan. Silakan. Saya nak tanya pasal anak saya, doktor. Anak saya umur dia 7 tahun. Tapi masa dia 6 tahun tu kan, dia pernah masuk ward lah sebab dia batuk terlampau penat. Saya tengok pernafasan dia terlampau ni sangat lah, macam semput. Lepas tu saya pun terus bawa pergi ke hospital. Lepas tu pergi hospital, doktor suruh masuk ward, doktor cek dada dia semua ada masalah. Lepas tu masuk ward, lepas tu dia pakai yang apa tu, yang sedut dekat hidung tu yang macam keluar asap tu kan. Jadi saya nak tanya, adakah kemungkinan anak saya ni akan dapat asma? Sebab dia bila dia minum ais, dia memang selalu bila dia batuk dia terlampau penat sangat lah. Tapi dia ada aktiviti sukan pun saya takut nak bagi dia ni sangat lah, sebab dia baru darjah 1. Kadang dia pergi sekolah pun balik sekolah, bila pergi sekolah pagi, dia balik petang tu dia rasa macam dah letih nak pergi mana-mana. Okey, baik. Saya nak tanya sama ada dia penyakit dia tu orang kata, tapi doktor tak syak lagi, tak ada bagi tahu dia ada asma lah kan, tapi adakah kemungkinan dia akan dapat asma? Okey, baik. Saya nak tanya ya. Soalan seterusnya. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Cik Den. Halo. Ya, silakan. Halo. Hello. Salam, doktor. Ya, saya. Saya Zainuddin dari Kuching. Halo. Ya, silakan. Saya Zainuddin dari Kuching. Okey. Umur saya 70 tahun. Apabila perasaan saya tergesa-gesa selepas mandi maupun berjalan tidak berapa jauh, bercakap tergesa-gesa, dada saya rasa sakit, crushing pain. Adakah ini disebabkan rasa itu asma? Saya mengidap arthritis dan bronchitis. Apa nasihat doktor dan di segi permakanan? Okey, terima kasih Cik Zainuddin. Okey. Soalan pertama tadi berkaitan dengan adakah anak dia ada potensi untuk mendapat asma. Jadi itu merupakan serangan pertamanya. Kalau kita tengok balik istilah konteks asma ni, dia penyakit kronik dan berulang-ulang. Jadi kadang-kadang presentation yang pertama doktor tak boleh nak sahkan ini adalah asma. Tapi kalau tengok pattern dia, corak dia memang selalu kena semput ya, wheezing, dan typically dia terdedah kepada allergen menyebabkan dia berlaku serangan, dan itu lebih kepada asma. Yang keduanya pasal Encik Zainuddin tadi, umur dia 37 tahun, agak 70 tahun, minta maaf. Jadi agak tak berapa common, tak berapa biasa untuk onset untuk pesakit asma. Dan dia kata crushing pain, agak risau saya dengar pasal ia mungkin
mencadangkan benda ini mungkin serangan jantung. Jadi tak semestinya penat, tak semestinya rasa dada ini adalah asma. Jadi saya nasihatkan Cik Zainuddin tadi pergi ke hospital untuk membuat rawatan lanjut, terutamanya untuk periksa bahagian jantung. Soalan dari penonton juga, pengambilan ubat untuk jangka panjang dan kesan sampingan, contoh pengambilan ubat seperti Zyrtec dan asma rhinitis apabila tidak dimakan akan menyebabkan gatal-gatal di badan. Okey, memang tak dinafikan ada setengah pesakit itu terlalu sensitif ya, sampai tak boleh makan banyak benda, makan aja gatal hidung, naik ruam. Jadi kadang-kadang memang terpaksa mengambil antihistamin atau tablets yang boleh mengurangkan kadar inflamasi. Jadi terpaksa modify dia punya lifestyle dia lah, cara hidup tu. Okey, baik. Sekarang ni kita nak bercakap tentang soal rawatan kepada asma ini. Jadi bagaimana agaknya, apa agaknya perkara yang perlu diamalkan oleh pesakit terlebih dahulu? Dalam rawatan asma ini kita kena faham dua proses penting ya. Pertamanya otot di salur pernafasan itu menguncup, bronchospasm. Keduanya berlaku radang, di mana rongga salur pernafasan itu menjadi lebih tebal dan bengkak. Jadi itu menjadi asas kepada rawatan asma. Kalau kita lihat di sini, kita ada pump untuk buka ataupun kembangkan balik salur pernafasan. Biasanya kita guna salbutamol atau Ventolin. Dia boleh memberikan kelegaan yang agak cepat. Jadi semasa serangan tu kita syorkan memang pakai Ventolin dalam bentuk inhaler ataupun pump sedutan. Dan keduanya sedi radang tu kita akan bagi ubat anti radang, di mana masuk dalam bentuk steroid, tidak kira dalam bentuk inhaler, injection, nebulizer ataupun pills. Jadi itu untuk mengurangkan ketebalan dan juga inflamasi yang berlaku di rongga salur pernafasan. Maksudnya ada beberapa sedutan yang perlu diambil. Betul, betul. Dan kita boleh menggunakan alat inhaler yang sama? Cuma tukar sahaja ubatnya tu? Ataupun perlu berbeza-beza? Berbeza-beza. Contoh yang pertama saya kata untuk pump pelega ataupun dalam bahasa Inggerisnya rescue atau reliever, salbutamol. Boleh tunjuk yang mana satu ni? Kita nak tengok ni. Memang kita syorkan pesakit kena kenal inhaler dia. Jadi inilah salbutamol ataupun rescue or reliever inhaler, di mana semasa serangan pesakit perlu ambil 2 puff. Dia ada teknik dia. Nampak mudah, tapi kalau teknik tak betul, ubat tak masuk ke paru-paru, tidak ada kesan. Jadi teknik kena betul. Dan bila ini memberikan kelegaan yang cepat ya. Dan yang keduanya adalah yang saya cakap tadi, pump pencegah, controller. Ini adalah steroid base, di mana dia tak efek dia atau kesan dia adalah untuk jangka masa yang panjang, 2-3 bulan baru nampak kesan dia. Baik, kita ambil dulu pemanggil di talian pagi ni. Hello. Hello. Ya, silakan. Hello. Okey, saya nak tanya pasal asma. Anak saya yang berumur setahun setengah, dia mengalami eczema tapi terkawal lah. Maksudnya baru kena sikit tu saya dah jumpa doktor. Tapi doktor pun cakap risiko untuk kena asma. Cuma bila kita kawal, boleh tak? Maksudnya asma tu dia boleh hidapi ke ataupun tidak? Okey, yang lagi satu, kalau anak kerap bersin pagi walaupun dia tak ada asma, itu pun akan menyebabkan dia berisiko kena asma atau tidak? Okey. Soalan seterusnya. Terima kasih Puan Yuslina. Hello. Hello. Silakan Puan. Hello. Saya Jessica ni. Ya, Cik Jessica, teruskan. Saya pergi kat asma dari kecil. Dan sekarang saya umur 4 tahun, saya semakin asma saya tu semakin menjadi-jadi. Saya ada pakai inhaler yang sebetulnya warna biru tu. Juga saya ada pakai warna putih tu, kadang-kadang klinik bagi warna putih. Bila saya pakai warna putih tu, bila saya terkena efek tu kan, asma saya semakin menjadi, dia rasa gatal. Gatal-gatal, lepas tu bersih, memang kena asma lah lepas tu. Okey. Doktor ada soalan? Sakit belakang, sakit paru-paru. Bila saya pakai itu, saya mendapat pandangan, bolehkah saya teruskan pakai inhaler tu ataupun saya perlu ambil pil? Okey, baik. Terima kasih Jessica. Situasi pertama, ibu yang anaknya banyak kali bersin waktu pagi tu. Ya.
seperti yang saya cakap awal tadi, memang dia ada kaitan dengan 3 serangkai tadi lah, termasuk atopic eczema, dan yang bersin-bersin itu mungkin mencadangkan dia ada allergic rhinitis atau rostung. Adakah dia berpotensi untuk menjadi pesakit asma ataupun mendapat penyakit asma ini? Dia bergantung. Kadang-kadang dia hanya dapat just atopic eczema, tidak ada asma. Jadi jawapannya adalah kita kena tengok dia punya progression dia, perkembangan dia. Kalau katakan tidak ada tanda-tanda asma, maksudnya tidak ada lah. Jadi sebab asma ni serangan dia satu lagi ialah dia tidak menentu. Jadi kalau dalam dia bukan faktor cuaca ataupun faktor persekitaran, itulah yang saya cakap. Kadang-kadang bila faktor cuaca contohnya lah, bila sejuk dia jadi penat, tapi bila dalam keadaan lain sejuk dia tidak ada masalah pula, jadi dia tidak menentu. Jadi kalau katakan dia dah mula penat, dia dah kena standby inhaler lah. Jadi ada potensi untuk mendapat asma. Kalau tidak ada penat dan tidak mengapa. Ada orang di musim tengkujuh je dia dah kena siap kan, hujan lebih je kan. Betul. Untuk situasi Puan Jessica pula, semakin menjadi-jadi. Okey. Sebelum kita bercakap kegagalan rawatan, ada 3 faktor yang sangat penting yang kita kena titik beratkan, kena highlight di sini. Pertamanya adalah compliance. Compliance ni macam saya tekankan sini, kita kena kenal pump sedutan ataupun rawatan, yang mana yang rescue, yang mana yang controller. Kadang-kadang terbalik, pesakit kata 10 tahun asma tapi kenapa masih lagi masalah tu timbul, sebab dia pakai terbalik. Bila penat dia pakai coklat, jadi tak ada efek. Bila yang maintenance hari-hari dia pakai biru, jadi ada masalah. Tapi puan tadi dia memang pakai biru, dan kita nak keduanya adalah teknik. Jadi macam saya kata, nampak simple tapi dia memerlukan paling kurang 7 langkah untuk memastikan ubat tu masuk. Timing dia tekan dan ubat tu masuk sangat penting. Dan yang ketiga adalah faktor persekitaran sekali lagi lah. Kalau you kenal diri you tahu kalau you terdedah contohnya pada air sejuk, cuaca sejuk, makanan tertentu boleh mencipta serangan asma. Jadi setiap orang tu, individu tu perlu kenal dirinya, apa alahannya, apa yang tak boleh dia hadapi. Sempat kita ambil soalan lagi pemanggil. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Salam satu Malaysia. Selamat pagi sekian. Selamat pagi Encik Muhammad. Saya nak pandangan. Silakan, teruskan. Pandangannya, jadi saya pun ada asma jugalah. Saya pun ada asma, tapi saya pagi-pagi saya exercise lah, 1 minggu 5 hari saya exercise lah. 1 jam saja saya exercise. Jadi saya gunakan asma Salbutamol. Salbutamol tu saya kena bawa hari-hari, saya kena bawa pergi mana-mana. Dan saya asap, saya tak boleh kena asap. Makanan saya no problem lah. Jadi saya ada suplemen juga lah, macam vitamin C, multivitamin ni semua kan. Ini bila saya body resistance saja. Jadi umur saya pun dah 70 lah. Umur saya dah 70. Jadi itu saya beri pandangan lah. Jadi kita kena perlu exercise sikit lebih kurang. Satu minggu at least 5 days lah. Baik. Suplemen tu mustahak. Suplemen macam vitamin C, multivit ke D3 ke apa semua tu mustahak. Baik, terima kasih Encik Muhammad. Barangkali itu cara dilakukan oleh penyelenggaraan lah kalau kita kata doktor komen. Ya, saya rasa itu pendekatan yang bagus, exercise dengan pengambilan suplemen, memang kita tak nafikan itu adalah bagus untuk kesihatan. Just extension sikit daripada yang kes sebelum tu. Kalau katakan dia tadi penat dan dipakai salbutamol tak berkesan, jadi teknik dah betul, compliance dah bagus, pesakit dah elakkan allergen, jadi kita kena step up ataupun naikkan dia punya regime atau intensity rawatan dia. Kalau kita tengok, minta maaf saya tunjuk satu lagi, ini adalah contoh bronchodilator tapi mempunyai kesan yang lama. Jadi kalau katakan salbutamol biasa tak boleh, jadi kita kena ini bentuknya macam mana ni? Macam mana nak guna pula ni? Ini mudah saja. Kita ada dummy di sini. Dia hanya pusingkan sampai bunyi klik, dan pesakit hanya perlu sedut. Mudah daripada yang salbutamol biasa. Yang tu kena tekan, kena dia kena ada synchronicity, ada timing yang cantik kat situ. Kalau boleh kita tunjuk 7 langkah tu yang secara ringkasnya. Secara ringkas pertamanya perlu goncang goncang, and then kita buka penutup ni, masukkan ke dalam mulut, tutup rapat, sealkan, and then tarik nafas, lepas,
Okey, dan apabila nak tarik nafas semula, pada masa itulah kita kena tekan. Bila tekan dia asap keluar. So dan kita kena tahan pernafasan kita selama 10 saat. 10 saat. Kemudian baru kita lepas. Itu baru ubat tu pasti masuk ke dalam paru-paru. Okey. Tapi yang langkah pertama tu bila masuk ke mulut dan tutup rapat-rapat, tarik nafas terlebih dahulu, lepas, dan yang kedua tu baru tekan Iya, yang kedua tu baru tekan. Tapi saya tak tunjuk tadi, saya tunjuk asap tadi kan. Jadi yang betulnya kena masuk, tekan, tarik dan tahan nafas tu 10 saat. Dan bagaimana pula untuk ibu bapa, mungkin sedikit tips bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang mempunyai masalah asma kan? Sedikit tips yang doktor boleh kongsikan dengan para ibu bapa kita. Okey, pertamanya asma ni satu penyakit yang boleh dikawal dan pesakit boleh menjalani kehidupan yang aktif dan normal insya-Allah. Jadi ibu bapa kena kenal pasti tanda-tanda asma ini dan juga tahu dan ikut apa yang disyorkan oleh doktor. Itu yang penting. Terima kasih doktor. Kita ucapkan dan juga terima kasih pada anda yang telah membantahkan soalan dan juga komen pada kami pada pagi ini. Azrin Azhar pagi ini ditemani dengan salah seorang artis yang juga akan bersama kita untuk menutup tirai Selamat Satu Malaysia. Namun apa pun kita jumpa lagi esok Zul. Esok seperti biasa setiap hari ialah kita bawakan untuk anda Selamat Pagi Satu Malaysia dan sebelum kita berakhir juga kita nak ingatkan tentang adanya pertandingan akhir DK Barat untuk tahun 2012 yang mana akan berlangsung di Kompleks JKKN Kota Baru di Kelantan pada 23 hari bulan Februari ini yang mana ianya akan disiarkan secara langsung di TV1 dan orang Kota Baru pakat pagi ya. Okey. Kita jumpa lagi esok dalam Seri Kabralas. Jumpa lagi. Salam Satu Malaysia. Assalamualaikum.